أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan, hidayah yang Allah Taala kurnia dan bekalkan kepada kita. Malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat kita ditemukan dalam Dewan Baitul Salam ini untuk sama-sama kita duduk di atas jalan ketaatan, iaitu mempelajari kalamullah, mempelajari bagaimana membacakan firman-firman Allah. Dan ilmu ini adalah ilmu yang terbaik, semisal yang Nabi nyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, mari kita bersama-sama mengulang kaji pelajaran berkenaan dengan mad dan juga qasar, hukum bacaan mad dan juga qasar. Telah kita nyatakan berulang-ulang kali, mad itu bererti panjang, sedangkan qasar itu bererti pendek. Nun di sana mad terpecah kepada dua, satunya mad asli dan yang keduanya adalah mad far'i. Daripada mad far'i pula terpecah kepada 6 bahagian, iaitu mad munfasil, yang kedua mad muttasil, yang ketiga mad lazim, yang keempat mad badal, yang kelima mad lin, dan yang terakhir mad arid lis sukun. Jadi pada pertemuan yang sudah kita telah pun selesai berkenaan dengan mad jaiz munfasil. Apakah yang diartikan dengan munfasil? Yang berasingan ataupun terpisah. Okey, jadi yang tanda macam bulu kening tu kita dah nyatakan pada pertemuan yang lepas, namanya adalah alamatul mad, tanda mad. Jadi tanda mad ini ketika bertemu dengan hamzah, huruf hamzah dalam dua kalimah, maka dia pun terjadilah mad jaiz munfasil. Okey, contohnya pada pertemuan yang sudah kita dah bacakan, ya ahlal kitab, walaupun dia tertulis dalam satu kalimah, ya ahlal kitabi, tetap juga dipanggil mad jaiz munfasil kerana maknanya tetap berbeza. Ya wahai, ahla ahli. Jadi wahai ahli kitab. Wahai satu kalimah, ahli satu kalimah. Walaupun tulisannya disambung, tetap dipanggil mad jaiz munfasil. Dan apatah lagi kalau tulisannya telah pun tercerai, macam yang telah kita syarah pada pertemuan yang sudah, qalu inna. Kan qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Qalu satu kalimah, inna. Di atas waw tu ada tanda mad. Kemudian dia bertemu dengan kalimah yang berikutnya dimulakan dengan hamzah. Jadilah dia mad jaiz munfasil. Jadi kita bukan nak ulang kembali pembacaan yang lepas, cuma nak bagi nampak gambaran. Hari ini jom sama-sama kita lihat pada tajuk yang kedua yang terdapat dalam buku saya, yang sebahagian buku kita bertukar. Yang nombor 1 bagi nombor 2, yang nombor 2 bagi nombor 1. Jadi malam ni kita nak sambung yang nombor 1 di buku antum, nombor 2 di buku saya, iaitu mad muttasil. Kalau kita punya sama, alhamdulillah lah. Mad muttasil. Maksud dia mad yang apa? Kat sini dia kata berangkai, tapi kadang-kadang kalau kita cakap berangkai orang tak faham. Sebenarnya tercantum. Mad yang tercantum lah, dia duduk sekali. Taib. Tengok baik-baik. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah yang sama. Dia dinamakan mad muttasil kerana huruf mad dan huruf hamzah bercantum ataupun ditulis berangkai dalam satu kalimah. Dia juga dinamakan mad wajib kerana ulama qurra ataupun ahli-ahli qiraah telah bersepakat memadkan, memanjangkannya lebih daripada mad asli. Mad asli berapa harakat? 2 setengah pun tak nak, 1 setengah pun tak nak. Mad asli mesti mau 2. Macam kita dah sebut hari tu, sebut qala, yaqulu, qila. Cukup, so tak perlu qala ataupun
qala, tak cukup. Yaqulu, jangan pergi yaqulu, tak sedap juga. Jadi bagi dua. Sebab tu dia kata dekat sini, ulama qurra bersepakat memanjangkannya lebih daripada mat asli, dan kadar panjangnya kita tengok dia kata 4, 5 atau 6 harakat. Dalam Al-Quran Resam Osmani, huruf mat muttasil diberi tanda mat di atasnya. Kita kata itu hari alamatul mat, tanda mat lah. So once tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, menjadilah dia mat wajib muttasil. Okey, jom kita tengok contoh di bawah. Dia tulis dekat sini contoh-contoh mat munfasil dan mat muttasil. Kita tengok contoh yang pertama. Kita sebut sama-sama. Amman khalaqna inna. Wa anabu ilallah. Ya bani Adam. Okey, jadi kita nampak contoh semua yang kita bacakan tadi adalah mat apa? Mat jaiz munfasil, terpisah. Terpisah dekat mana kita tengok yang pertama tadi, khalaqna satu kalimah, inna satu kalimah. Faham ke tak faham? Cantik. Yang kedua, wa anabu satu kalimah, ila satu kalimah. So tanda mat tu duduk dalam kalimah yang pertama, ila duduk dalam kalimah yang kedua. Ya bani satu kalimah, Adam satu kalimah. Okey. Ada siapa-siapa tak faham mat jaiz munfasil? Okey. Cuma kita nak syarah lagi, kalau kita nak berhenti dekat khalaqna, berapa harakat? Berapa? Tadi kalau kita sambung kita baca 4 atau 5. Amman khalaqna inna. So 5. Tapi kalau tiba-tiba nafas kita tak sampai, kita nampak pula atas na tu ada jim. Jim tu bererti jaiz. Harus. Boleh. Diperbolehkan untuk sambung, diperbolehkan untuk berhenti. So kita pun kata nafas aku tak sampai ni nak berhenti. Kita pun berhenti dekat khalaqna, berapa harakat? 2. Amman khalaqna. Cukup. Okey. Sama juga dekat wa anabu, kalau nafas tak sampai, kita pun berhenti 2 harakat. Wa anabu. Cukup. Kalau nak sambung, wa anabu ilallah. Boleh? Cuba try buat semua jadi waqaf. Yang atas sekali. 1, 2, 3. Amman. Bawah dia. Bawah dia. Bagus, semua faham. Jadi bila nak sambung baru kita baca berapa harakat? 4 atau 5. Jom kita tengok pula mat muttasil. Yasha'u bisu'i hatta tafi'a. Okey, mat jaiz dengan mat wajib persamaan dia time sambung. Masa dia berjalan bersambung 4 atau 5. Tadi mat jaiz kalau kita berhenti 2. Tapi kalau mat wajib muttasil kalau kita berhenti 6. Kalau kita berhenti 6. Itu beza depa berdua ni. Beza pertama, mat jaiz 2 kalimah. Mat wajib 1 kalimah. Beza kedua, kalau mat jaiz berhenti 2 harakat, kalau mat wajib berhenti 6 harakat. So, kod mana pun kita baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman. So, dia tak boleh tasha'. Tasha' dia tak boleh 2. Dia kena berhenti 6. Dia nampak tak? Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in. Rajin buat tahlil lah. Ayat tu biasa ada dalam tahlil lah. Tapi bukan ayat Quran kan. Taib. Jadi macam tu kita dah nampak dah sekarang perbezaan antara mat wajib dengan mat
jaiz. Jom kita tengok muka surat sebelah pula, dia kata latihan hukum-hukum bacaan mad asli, munfasil dan muttasil. Okey, sebelum kita pergi pada latihan ni, ada siapa tak faham? Bun, jelas? Cuba nak kenapa? Kat mana yang keliru? Sebab dia senang je ni sebenarnya. Saya selalu sebut dia macam ni. Tajwid ni dengan matematik sangatlah similar disebut. Hampir sangat nak sama. Maksudnya teori pula, apa kita panggil? Apa? Dia kena, bukan sekadar praktikal, tapi dia kena hafal dia punya kod-kod tu. Yes. Dia hampir sangat. Maksudnya kalau tak ingat 2 kali 2 berapa, dia jadi macam tu juga. Macam mana aku nak kena ingat mad jaiz, macam mana aku nak kena ingat mad wajib. Jadi sekarang ni waktu terbaik. Kalau confused, tanya sekarang. Nanti kita terlepas pergi mat-mat yang lain. Kat mana yang blur? Abang Zul clear? Alhamdulillah. Wan, Syarul okey. Bun kat belah mana tadi? Kena ulang lagi sekali. Boleh? Okay, barakallah. Ikmal okey? Okey, semua okey kot. Mahathir pun faham kot, insyaAllah. Baik, jomlah kita sama-sama pergi kepada contoh latihan. Sebut sama-sama. Falamma ra'aha. Tak ada ke dalam buku? Alamak. Lepas tu apa yang ada kat situ? Mat badal tu, Oh. Nombor 3 apa? Mat lazim mat badal tu, Hai. Sekejap. Mat badal lana nombor 4. Tu muka surat berapa tu? Anak punya mat badal dekat 69. Kita punya cetakan berbeza. Tapi isi seakan-akan. Kalau kita tengok dalam tu ada tak latihan hukum-hukum bacaan mad asli, munfasil dan muttasil? Punya buku ada? Kita 3 orang ni ghuraba Apa tu? 69 tak ada? Ni cetakan ke berapa ni? Ni cetakan. Kat mana nak tengok? Meh tengok buku had yang ramai ada. Ni. Ni dah settle kan? Dia terus pergi mat badal. Dia tak ada contoh. Okey. Mat badal. Okey, kita masuk mat badal boleh? Boleh Mat badal maksud dia mat tukaran. Huruf mat ditukar daripada huruf hamzah. Kena dengar mat badal ni kita kena fikir banyak sikit. Bukan fikir banyak, dia kena beri perhatian. Okey? Asalnya terhimpun 2 huruf hamzah dalam satu kalimah. Manakala huruf hamzah pertama ada baris, sedangkan huruf hamzah kedua tak ada baris. Dia bertanda sukun. Lalu ditukarkan huruf hamzah kedua kepada huruf mat menurut baris huruf hamzah yang pertama. Kadar bacaan matnya harus 2 harakat menurut bacaan riwayat Hafs. Teori memang pening kepala. Kalau teori kita baca macam ni kita pening. Tengok contoh baru kita dok nampak. Okey. Jika huruf hamzah pertama berbaris di atas, maka huruf hamzah kedua ditukarkan menjadi huruf alif. Sebenarnya perkataan yang kita selalu baca amana, amanu tu sebenarnya asal kalimah dia amana ataupun amanu. Itu kalimah asal dia. Jadi, sahih. Jadi untuk orang Arab, ucapan ini ucapan berat. Ucapan ni ucapan yang sukar disebut. Sebab tu juga kalau kita belajar berkenaan dengan baris atas, baris bawah, baris depan, baris mana yang paling mudah disebut oleh orang Arab? Bawah. Sebab tu kita boleh jumpa banyak Arab dia suka bagi bawah. Nanti kita bawa contoh lah. So sekarang tak nampak lah. Tapi biasanya orang-orang Arab dia suka bariskan bawah untuk bacaan yang paling mudah. Sebab kalau tingkatan suara tu, baris bawah yang paling senang, diikuti dengan baris atas dan diikuti dengan baris depan. Jadi bila asalnya mana, dia tengok pada hamzah pertama tu. Bila hamzah pertama bunyi dia bertemu hamzah kedua yang mati,
So, tiba-tiba dia pun badalkan. Badal ni maksud apa? Tadi dah sebut lah tadi, badal. Sebab tu ada badal haji. Faham tak? Badal haji maksud dia tukar. Maksudnya tukar apa? Kita dok faham badal haji tu upah. Salah. Badal tu maksud dia tukar. Maksudnya si mati tak boleh buat, aku yang buat. Ditukarkan, aku yang buat. Macam tu. Dia yang buat. Itu maksud badal. Sama lah macam mat badal ni. Jadi cara baca dia, mana tu asal dia mana. Mana. Jadi mana itu yang dibadalkan. Okey, kita tengok pula. Jika huruf hamzah pertama berbaris kat bawah, maka huruf hamzah kedua ditukar menjadi ya. Imana. Sebut. Asal dia apa? Imana. Sebab tu bila kita sebut iman, asal perkataan iman adalah iman. Tapi senang ke susah nak sebut? Susah. Jangan iman. Kan? Jangan IP man, iman. Macam ini pula tak jadi. So iman asal dia adalah iman. Jadi kita sendiri nak sebut pun susah. So dia jadilah imana. Cuba sebut sekali lagi. Jika huruf hamzah pertama berbaris di hadapan, maka huruf hamzah kedua ditukar juga menjadi huruf waw. Kita biasa dengar utu. Sebut. Asal dia adalah utu. Jadi cara nak faham, cara nak kenal tu mat badal, kita tengok kalimah tu mana dalam kalimah Quran kan. Kita tahulah asal dia adalah mana. Amanu asal dia adalah amanu. Kan? Imana asal dia imana. Senang je macam dia katakan tadi, kalau hamzah dia mesti hamzah je, cerita dua hamzah. So hamzah pertama tengok baris apa. Pasal hamzah kedua mesti mati dah. Mesti mati. Jadi kalau kita baca dalam Quran kita, dia gantikan hamzah kedua menjadi ya, maka kita tahulah sebelum dia mesti baris bawah. Kalau digantikan dengan waw, sebelum dia mesti baris depan. Tak faham juga? Faham tak? Sebenarnya kalau tengok pun okey je. Kurang faham? Dia macam ni. Sebenarnya, bila kita baca Quran, jarang kita salah dekat sini. Kena faham dulu. Bila kita baca, jarang sangat kita salah. Kita tak akan baca amanu. Tak ada orang baca macam tu. InsyaAllah semua kita baca dua harakat. Cuma, bila ditanya kepada kita, apa contoh-contoh mat badal? Kita dah kena start fikir dah. Mat badal ni adalah hasil pertemuan dua hamzah. Hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati. Jadi, kalau hamzah pertama tu baris atas, so dia akan gantikan hamzah kedua menjadi alif. Contoh tadi, mana. So dia akan gantikan jadi mana. Kalau hamzah kedua tu dia berbaris bawah, so hamzah pertama berbaris bawah, hamzah kedua dia akan ganti dengan huruf ya. Itu yang jadi iman menjadi iman. Kalau silakan. Mana dia tak nak susah-susahkan kita. Betul. Ni dia macam ni sebenarnya. Yang kita belajar malam ni, saya dah kata tadi awal-awal, kita jarang dapat salah bila baca. Kita hanya akan pening tiba-tiba anak kita tanya. Ayah tadi belajar mak badal, tak ingatlah ayah, tolong boleh syarah tak mak badal tu macam mana? Dia akan jadi isu kat situ. Tapi once kita baca Quran, kita selalu jumpa mak badal ni. Cuma kita tak pernah tahu nama dia je. Nampak? Sebab tu insya-Allah jangan risau tersalah pada mat badal, sebab jarang orang salah. Tapi kebanyakan orang confuse mana satu mat badal. Jadi macam tadilah bila AT tanya kan, kita pun bila anak-anak ke isteri ke jiran ke duk tanya kan, apa itu mat badal ni? Kita dah kena nampak sekarang kita dah boleh nampak. Itu sebab kita belajar malam ni lah. Okey. Susah lah senang? Susah sikit lah kot pasal kita jarang jumpa. Tapi kalau dah biasa bergelumang dengan tajwid, insyaAllah. Dia teori kan sebiji macam maths. Dia kena ada dia punya formula. Yes, itu saya nak sebut tadi. Rumus ke formula ke. Kalau tak ingat dia punya formula tu, kita pun tak jumpa lah. Mat badal yang kita jumpa, bedal lah. Okey, jomlah kita tutup dengan latihan hukum mat asli, muttasil, munfasil dan badal. Sebut sama-sama. Nuhiha.
Oh, okey. Mad asli pada kewujudan huruf mad waw. Nu berapa harakat? 2. Ya pun 2. Hi kan baris bawah. Dan ha alif dia wajib dibaca 2 harakat. Okey. So dia tak payah panjangkan yang hujung tu lah. Dia nak tunjuk kepada kita contoh mad asli. Nuhiha. Sebut. Thalathata quru'. Okey, dia kata kat sini, quru' tu mad apa? Mad wajib muttasil. Dia wajib dibaca 4 atau 5 atau 6 harakat ketika berhenti bacaan di atasnya dan berada di hujung kalimah. Baik, jadi kita tengok pula contoh yang berikutnya. Ya ayyuha. So dia jadi mad jaiz munfasil, dia harus dibaca 4 atau 5 harakat. Inni anallah. Yang ni pun mad apa? Mad jaiz munfasil. Kalau kita nak berhenti dekat ini berapa harakat? Kalau kita nak sambung 4 atau 5. Okey, kita tengok contoh terakhir. Amanu. Mad apa? Semua dah tera dah. Alhamdulillah. Kan? Nantilah kita habis semua mat ana buat soalan lah. Kita buat exam tulis. Kan? Okey. Yalah, dulu ana berharap at least kita dapat mengapai 1-2 ayat setiap kali mula kelas. Tapi pelan-pelan dulu lah, dia tak boleh agresif sangat. InsyaAllah kita bukan setakat nak khatam Quran, tapi kita nak adakan hafazan Quran juga. Kita kena cabar diri kita sampai bila wal asr, sampai bila li'ila fi Quraisy, sampai bila alam tarakai. Kita nak kena cabar. So kita pergi pula, tiba-tiba balik rumah semayang awala ya'lamuna anna Allah, isteri kat belakang berangin, sedap suami aku baca. Taib, jadi kita itu hajat dan harapan lah kan. Moga-moga Allah Ta'ala bagi bantuan. Tapi kok mana pun tajwid dulu lah. Tajwid kita settle, nanti kita buat test. Mudah aja, mudah. Kalau tak nak tulis pun kita buat ABC pun okey kot kan. ABCD biasa orang pilih apa? C lah. Dia baina-baina kan. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Jom. Lara dah. Sambung Al-Quran, kita sampai pada muka surat berapa? 70 lagi. 155. Okey, barakallahu fikum. Okey, tolong ramai-ramai sama-sama kita buka muka surat 70 ayat 155. Bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam sebutan dan bacaan. Ikut sama-sama saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Innama istazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Kita cuba ambil satu ayat ni dulu. Kalau ada waktu kita sambung ayat berikutnya. Okey. Setiap orang akan baca ayat 155 ni dahulu. Okey, kita mulakan Wan dululah. Okey, barakallahu fikum. Dekat sini, okey. Saya jangan ambil hati sebab kita bila kita baca, saya suka tengok pada bibir. Sebab tu dia panggil apa? Dalam kelas Quran, talaqi musyafahah. Musyafahah ni syafatain kan, dua bibir kan. So kena tengok baru kita nampak.
Jadi dekat sini ada huruf-huruf yang bacaannya tadi tak ada masalah, lancar, bagus, tajwid terjaga. Tinggal lagi makharijul huruf. Tempat keluar huruf tak bertepatan dengan yang sepatutnya. Dan bacaan yang Wan baca ni adalah bacaan yang saya sendiri baca sebelum ke Madinah dahululah. Jadi once kita baca dekat depan Syekh pun kata, "Manil ladzi 'allamta bihadzal tariq?" Siapa pula ajar kau baca bacaan macam ni, dia kata. Jadi antara poin yang kita tengok tadi pada huruf qaf, huruf ta, huruf dad. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqa. Kat situ ada qaf kan. So dia tak perlu kepada muncung. Taqol tak perlu. Taqa kita macam letak taqal jama'an, dia bibir kita straight je sebab qaf keluar dekat pangkal lidah. Ni hujung dia dekat belakang pangkal. Yaumal taqal jama'an, saya muncung tak? So tak perlu taqal tak perlu. Sama juga ayat lepas dia tu, innamastazallahumush syaitan, ta hujung lidah langgar belakang gigi arnab. Belakang gigi arnab. Syaitan. Okey, jangan syaiton dia tak. Okey, satu itu yang kedua. Yang ketiga tadi bi ba'dhi huruf dad. Macam mana nak sebut? Sepanjang-panjang lidah. Langgar le langit, bukan langgar semua gigi ke atas. Bi ba'dhi sebut. So dia tak perlu kepada bi ba'dhi dia bukan dhi. Bi ba'dhi. Okey, sama juga kat bawah tu walaqad afallahu anhum. So jangan walaqad. Apa? Sebab tu Arab dia bunyi pelik sikit. Dia akan pelik daripada bacaan Melayu. Yang kita memelayukan Arab. Walaqad. So tak perlu walaqad. Dia bunyi pelik sikit lah. Okey. Ala kullin barakallahu fikum. Kena tak apalah. Kita cuba baiki. Okey, silakan Hasri, fadal. Okey, jangan terlalu menjaga sangat. Tenang-tenang dalam pembacaan. Lau huruf waw muncung habis-habis. Kan kat sini kan ada kan? Innal ladzina tawallaw. Law muncunglah. Jangan tawallaw. Nanti bunyi dia berat. Tawallaw tak nak. Tawallaw. Wah, belanja bunyi. Wow dengan nun kita muncung. Innal ladzi sekali lagi. Kat mana tak kena? Terkesan dengan ketebalan ra. Jangan ha. Innallaha bukan innallaha. Innallaha ghafurun halim. Okay, cantik. Cuma konsistenkan pada dengung. Innallaha ghafurun halim. Sebab apa nak kata macam tu? Sebab tadi pada permulaan innalladzi dah cantik 3 dah. Kan? So jaga, kalau dengung kita jaga 3 je. Minkum jaga 3, innamas jaga 3. Innallaha ghafurun halim tak ada dengung kat situ. Inna tu nak kena dengung. Okey, Abang Zul. Kat mana tak kena? Ra. Baik, kita walaupun kita menjaga tempat keluar, ghain keluar dekat tempat kha kan, kat atas tekak kan, tapi dalam waktu yang sama kita selalu tekankan sifat juga. Sifat ghain tebal ke nipis? Tempat dah betul lah ni. Tempat dah kena dah. Tapi kalau sifat pula tak jaga, dia akan jadi ra. Ghafurun tak jadi. Dia kena gha. Innallaha ghafurun halim. Cuba sekali lagi Mazul. Masya Allah, Abang Zul antara yang berubah bacaan. Masya Allah, makin bagus. Barakallahu fiq. Silakan. Apa tu? Oh, jauh. Masya Allah. Tazallahu innamas. Nampak? Sa tak payah gigit. Kemudian syaitan tadi itu
Dah jadi 2,5 harakat. Perasan tak? Syaitanu. Tak payah panjang. Innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu. Gitu. Panjang-panjang lagi. Tiga. Barakallahu fiik. Bagus. Okey. Untuk malam ni simpan satu pelajaran penting. Setiap kali kita nampak nun dengan mim yang ada sabdu, 3. In, am, an, kan, simpan dalam kepala. Asal aku jumpa nun dengan mim ada sabdu je, nama dia wajibul ghunnah. So wajib kena dengung. Kat dalam ayat ni banyak wajibul ghunnah. Ada 3 tempat ke? 3 tempat. Innal ladzina tawallau innamastazallahumush dengan innallah. So kena panjang. Jaga panjang tu je mesti cantik punya bacaan kita. Silakan Imam Isyak kita. Kalau bacaan memang bagus lah, masya-Allah. Cuma kesilapan bila tertukar baris tadi kan, kesilapan dia akan menyebabkan apa? Bertukar maksud. Dekat sini syaitan menggelincirkan mereka. Tapi bila tadi bun terbaca humash, maka dia akan jadi menggelincirkan mereka berdua je. Siapa 2 orang tu? Sebab tu bahaya bila Quran kita tertukar baris je, tukar cerita. Dalam ayat ni Tuhan nak cerita ramai-ramai manusia. Tiba-tiba kita tertukar sikit je humash syaitan, terus jadi 2 orang je. Siapa 2 orang ni? Sebab tu saya tak salahkan bun, sebab kita semua tergelincir standard. Tersalah baca itu standard. Tapi saya wajib kena tegur. Kat mana tak kena, supaya kita berhati-hati. Sebab ada orang dia kata, alah ustaz, ma dengan mu bukan nak jauh mana pun. Kan? Ada orang gitu. Ma dengan mu nak jauh mana sangat. Kan? So kita kata betul, pada kita tak jauh, tapi dia punya impact tu boleh batal solat, siap berdosa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Okey. Syahih. Ya, so hati-hati juga. Tadi yelah, saya pun tergelincir dengar lah kot. Wan pun tadi macam kasabu kan. Jangan gigit lidah. Kasah salah. Dia hujung lidah mesti langgar belakang gigi bawah, bukan gigi atas, gigi bawah. Kasabu. Dan sifat dia kena desir. As-safir. Kas. Nampak dia bunyi dah. Kasa. Bukan KAS tau. Bukan kasabu. Itu dah jadi sabdu dah. Kasa. Dia ada kas. Ada benda tu dulu. Kasabu. Dia tak boleh jadi kasabu. Tak cukup juga. Dia kena bagi je sifat dia tu, sifat. Tempat keluar satu hal, sifat satu hal. Ikmal. Bismillah. Okey, barakallahu fiik. Bagus. Tinggal yang ni pun anda nak kena terang, bukan terang, nak kena tegur juga. Pada perkataan ain tu, ain memang keluar dekat tengah-tengah halqum ni, tengah-tengah tekak kan. Bi ba'd. Cuma jangan melantun. Bi ba'di. Itu antara lahan khafi, kesalahan yang sangat tersembunyi, orang tak perasan. Bi ba'di. Jangan. Diam je. Bi ba'di ma kasabu. Cuba sebut. Bila kita bagi ha, cantik sangat bunyi bacaan tu. So itu yang dipanggil adil. Okey, Eti, fadal. Okey. Barakallahu fiik. Ana terbayang benda yang lain. Okey, huruf dal walaqad biasa je. Dia sederhana je. Jangan terlalu pergi ke arah tebal. Walaqad. Dia bukan berat macam tu. Walaqad cukup dah kan. So hati-hati dekat situ. Bagus pun berubah juga bacaan ni. So mata je. Memang kita baca Quran ni, mata kita memang nak kena lebih laju daripada sebutan. So bila kita lajukan mata kita, sebutan mengiringi otak lagi lah, dia proses lagi laju. Sebab tu antara salaf berkata, jika engkau ingin melihat orang yang tidak nyanyuk, perhatikanlah orang yang membaca Al-Quran. So kita pun kalau nak elakkan diri kita menjadi nyanyuk, satu hari nanti kena rajin-rajin baca Quran. Tengok rajin baca, tengok. Okey, muslimat silakan.
Bagus. Tarik balik. Yaumal taqal jam'an. Dengung. Innamas. Bagus. Okey, lafzul jalalah kita dah belajar last 2 minggu lepas. So nama Allah kena gemuk, kena terbaik. Walaqad afallahu anhum. Bagus. Tinggal lagi hati-hati juga walaupun nama lafzul jalalah tu kena tebal, tapi fa jangan terikut gemuk. Jangan walaqad afa, dia mesti walaqad afa. Yang tebal Allah. Walaqad afallahu anhum. Okey. Cuma hati-hati juga dengan lantunan ghafurun, tak nak. Ghafurun halim. Okey, barakallahu fiik. Okey, Jiha, tafadhali. Jiha, barakallahu fiik. Bagus. Barakallahu fiik. Okey. Syekh Taufik kita, fadal. Sekali lagi, innal ladzi, gigit lidah. Masuk. Innamas. Laju. Bi ba'dhi ma kasabu. Bi ba'dhi ma kasabu. Ambil kat situ dulu. Training yang tu dulu. Bi ba'dhi ma kasabu. Okey, cantik. Maksudnya kalau boleh, tarik balik pada belakang. Innamas tazallahumus syaitan. Barakallahu fiik. Lantun. Walaqad. Kena melantun. Walaqad. Dia ada beza kat sini. Anhum tak payah lantun. Kan? Jangan anna, entah tak buat, tapi ada nak bagi nampak gambaran. Huruf-huruf apa yang nak kena melantun, huruf-huruf apa yang tak payah melantun. Ada berapa huruf melantun saya? Okey. Apa dia? 5 tu? Ingat tahu tak? Kotor baju den kan? Qaf toba jim dal. So itu dia punya, kita panggil apa tu? Formula juga cara nak ingat huruf-huruf qalqalah, kotor baju den. Ataupun baju den kotor kan. Qaf toba jim dal. So 5 huruf ni kalau kita nampak dia bertanda mati ataupun dia duduk dekat hujung kalimah dan kita nak berhenti, kita pun bacalah dengan melantun. Qul huwallahu ahadunillah kalau kita sambung. Tapi kalau nak berhenti kat ahad, kena ahad. Allahus samadulam. Kalau nak berhenti, Allahus. Tak cukup somad je. Somad. Lam yalid walam walam yakullahu kufuwan ahad. So jangan ahad. Jangan. Okey, silakan. Walaqad afallahu anhum. Kenapa macam ada saktah kat situ? Jalan macam air mengalir. Innallaha ghafurun halim. Jangan tadi macam tadi tu. Ghafurun. Nampak macam terberhenti sikit kan. Sebab tu guru saya pun selalu berpesan, Quran ni kita baca macam air mengalir. Jangan biar ada biduk-biduk, batang-batang kayu, batu-batu besar yang menghalang perjalanan. Jalan je kan. Jangan tersekat-sekat. Tapi tak apa, kita dalam proses belajar biasa benda ni.
Biasa sangat. Macam tadi Abu Talha kata satu je. Jangan malu. Jangan malu kan. Betul kalau salah kita suka untuk ditegur. Dengan jalan itulah kita sedar diri ataupun tak, kita mengikis sifat ego dan sombong sikit demi sikit. Ni kalau alik bata pun tak boleh nak tegur. Benda-benda lain jangan cerita. Betul tak? Kan kalau alik bata pun kita macam bagus. Benda lain jangan cerita lah. Memang Bun kata sepak bola je. Contoh kan. Contoh lah. Tak gitu lah. Jom. Saya ada 10 minit saya baca, kemudian kita tadabbur lah ayat ini. Kemudian kita berhenti untuk solat fardu isyak jamaah. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Tengok apa kata Allah Azza wa Jalla masih lagi dalam cerita peperangan Uhud. Peperangan di mana 1000 umat Islam sampai ke medan Uhud. Namun ketika sesampainya mereka dekat tanah Uhud, apa yang berlaku? Nabi terlihat satu kumpulan yang Nabi tak pernah nampak pun sebelum ni. Jadi Nabi bertanya kepada seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay. Kita dah cerita dah dahulu, Abdullah bin Ubay dalam tafsir Ibnu Kathir digelar sebagai Ra'sul Munafiqin, kepala segala munafik. Jadi Nabi tanya dekat dia, "Wahai Abdullah, ni siapa ni? Aku tak pernah nampak muka-muka ni." Maka Abdullah bin Ubay pun kata, "Inilah orang-orang kafir wahai Rasul yang nak bersama dengan kita nak mengalahkan tentera kafir musyrikin Makkah." Jadi Nabi pun kata, "Aku bagi dua pilihan kat hampa. Satunya depa ni masuk Islam ataupun depa ni keluar daripada peperangan Uhud. Biar hak Muslim sahaja stay dekat Uhud." Jadi Abdullah bin Ubay, nama pun kepala munafik, maka dia rasa itulah satu bonus untuk dirinya untuk tak sertai peperangan. Dia pun kata, "Kalau macam tu Rasul, aku bawa depa ni semua pakat-pakat balik." Okey, so kisah itu diceritakan pada ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. Allah kata, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an," sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadinya pertempuran ataupun pertemuan antara dua pasukan itu. Kita dapat tengok dekat sini dia kata, dua pasukan itu adalah kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin dalam peperangan Uhud. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa lagi? Innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan. Bi ba'dhi ma kasabu, bagaimana syaitan boleh berjaya mengakibatkan mereka tergelincir? Dek kerana kesalahan-kesalahan lampau yang pernah dilaksanakan dan dilakukan oleh mereka. Kita pun kena ingat, hari ini boleh jadi Allah Ta'ala uji kita terjatuh ke lembah maksiat, boleh jadi kerana dosa-dosa silam kita yang menyebabkan syaitan mudah nak cocok jarum. Sebab itu sama ada jaga, sama ada tidur, berdiri ataupun duduk, baring ataupun tidak, maka kita kena banyak zikrullah. Kena banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala supaya langsung tidak membuka pintu-pintu hasutan syaitan. Kemudian Allah Ta'ala kata, "Walaqad 'afallahu 'anhum." Akan tetapi Allah Ta'ala telah pun memaafkan mereka semuanya. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan ayat ini juga kita boleh relate. Bukan setakat yang Abdullah bin Ubay itu dia bawa keluar. Akan tetapi benar-benar ketika mana dua puak saling berperang. Umat Islam 700 lawan berapa ribu? 3,000. Kan? 1,000 lawan 3,000 kan dalam sejarah. So 700 lawan 3,000. Jadi Allah Ta'ala kata, macam mana umat Islam boleh terkalah? Dek kerana kesalahan lampau mereka. Apa kesalahan lampau tuan? Turun daripada bukit pemanah. Namun begitu kasih sayang Allah Ta'ala, kalau ikut benda tu besar, lawan cakap Rasul ni. Nabi kata jangan turun. Turun juga. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah kata, "Walaqad afallahu anhum." Mereka-mereka itu telah Allah Ta'ala ampuni. Kenapa? Memang sifat Allah, innallaha ghafurun halim. Apa maksud halim? Lembut. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Allah lembut sangat.
Marah Allah Subhanahu Wa Taala kat kita kalau ikut kepada kesalahan kita besar. Tapi Allah Ta'ala telah menyebut 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayang aku senantiasa mengalahkan kemurkaan aku. Kalau kalian buat banyak dosa macam mana sekalipun, kalian minta ampun saja kepada aku ampunkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu baca hadis yang menggetarkan hati saya sendiri. Kalau saya teringat hadis ni, dan saya suka nak baca 5 minit sebelum kita habis ni, yang Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ya bani Adam. Sambung saya? Tak ingat? Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali ala ma kana fik. Wahai anak Adam, selama mana kau berdoa kepada aku, selama mana kau berharap minta-minta dekat aku ampunkan dosa kau. Aku tak pernah kisah siapa pun kau dahulu. Kau penzina ke, kau ahli mabuk ke, kaki perempuan ke, aku tak ingat dah benda tu, kata Allah. Kau minta je dekat aku mesti ampunkan. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama', kalaulah telah sampai dosa kau ke kaki langit sekalipun, begitu tinggi, thumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu lak, pasti aku akan ampunkan kau wahai anak Adam. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi minal khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak Adam, kalaulah engkau dahulu waktu engkau hidup, engkau melaksanakan maksiat dan dosa engkau telah pun memenuhi bumi, maksudnya semisal bumi, banyak dosa engkau, kemudian kau turning back, kau bertaubat kepada aku, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku, la ataituka biqurabiha maghfirah, nescaya aku pula akan bawa sebesar bumi pengampunan untuk dirimu wahai anak Adam. Subhanallah. Jadi itu yang saya kata tadi, kalau baca hadis ni dengan hati yang kita akan rasa Allah maha baik, dan Allah Ta'ala sifatkan dirinya pada kita terlalu banyak, maha pengampun, maha lembut, maha penyantun, maha pengasih. Cuma hati kita je yang kerah. Kadang-kadang dapat nikmat sikit, kita pun lupa dah nak doa dekat Allah Ta'ala. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih. Allah kata dalam Quran, manusia ni kalau kami bagi nikmat dekat dia, dia berpaling, wa na'a bijanibih, kemudian dia macam tak ada apa-apa berlaku. Wa idza massahu syarr, ketika mana mereka ditimpa pula musibah, kana ya'usa, time tu barulah nak kecewa, nak merengek-rengek, ya Allah bagilah. Time senang buat lupa. Jadi kita jangan jadi orang yang lupa. Sebagai penutup, Allah Ta'ala pesan pada kita semua, udhkuruni fir rakha adhkurukum fi syiddah. Kalian semua ingatlah aku dalam kesenangan, supaya time kalian susah, aku pula akan ingat kepada kalian. Jadi saya ucap tahniah buat hadirin hadirat boleh hadir pada malam hari ini. Dengan kesempitan waktu kita, dengan pengorbanan kita ini, kita sihat, masa lapang kita isi dengan jalan mengingati Allah. Semoga satu hari kalau Allah Azza wa Jalla uji kita, Allah senantiasa bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan, berkongsi dengan kalian. Panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.